Okey, jadi hari ini kita akan tengok latihan untuk Kruskal-Wallis test ataupun ujian Kruskal-Wallis. Okey, kalau pelajar ingat, Kruskal-Wallis dia adik-beradik kepada ANOVA. Cuma kalau ANOVA, okey, kita mestilah penuhi dua andaian, dua assumption, iaitu pertama sekali population is taken from normally distributed population, dan yang kedua, the assumption is nilai variance adalah sama. Okey, katakan salah satu kita tak penuhi, jadi kita kena gunakan ujian Kruskal-Wallis. Okey, jadi hari ni kita cuba tengok contoh. Okey, macam mana nak selesaikan Kruskal-Wallis step by step. Okey, so saya harap pelajar dah bersedia dengan kalkulator, pen dan juga kertas. Okey, jadi kita teruskan. Okey, jadi ada lamb quarter is a common weed that interfere with the growth of a corn. Okey, jadi seorang researcher dia pun buat kajian terhadap 16 pot. Okey, dan setiap daripada 16 dia bahagikan kepada 4 kumpulan. Kumpulan A, kumpulan yang pertama, kumpulan yang kedua, ketiga dan keempat. Untuk yang pertama, dia letak 1 je wheat. Yang kedua, dia letak 2. Yang ketiga, 3. Dan yang kumpulan keempat ni paling banyaklah 9. Jadi, no other wheat were allowed to grow and all plot receive identical treatment. So, treatment untuk setiap kumpulan masih lagi sama. Okey, jadi dia tanya pada alpha 0.05, can we conclude that median of corn yield have the same distribution in all group? Jadi dia nak tengok adakah hasil tuaian jagung masih lagi sama dalam keempat-empat group walaupun. Okey, jadi kalau kita tengok kepada assumption, di akhir dia kata assume that the population is not normally distributed. When it is not normally distributed, so it is hints that, okay, you must use non-parametric test. Okay, so untuk non-parametric test, sekarang dia ada 4 kumpulan kan. So, bila ada 4 kumpulan, okay, kita tahu that you have to use this Kruskal-Wallis test. Okey, jadi tanpa buang masa, sekarang kalau kita tengok kepada soalan, bolehkah pelajar tentukan yang mana satu merupakan ayat dakwaan? Okey, jadi ayat dakwaan yang ni lah kan, median of corn yield have the same distribution on all groups. Jadi maksudnya kita tengok sebenarnya wheat tu tak ada kesan pun. Okey, ya ataupun tidak. Jadi, daripada sini, pastikan pelajar tahu macam mana nak tulis hipotesis null dan juga hipotesis alternatif. Okey, jadi kalau dilihat kepada hipotesis yang ditulis, median of corn yield have the same distribution sebagai hipotesis null. Dan hipotesis alternatif, median of corn yield have the different distribution. Okey, jadi pelajar tentukan sama ada hipotesis yang diberikan ini adalah betul ataupun salah, true or false. Okey, jadi jawapannya betul lah kan? Pertama sekali, okey, untuk null, same distribution, maksudnya tak ada beza kan? Sama je. Okey, manakala yang hypothesis alternative have the different distribution. Okey, langkah kedua, kita perlu tentukan nilai kritikal. Okey, jadi untuk dapatkan nilai kritikal, kita kena kira darjah kebebasan. Darjah kebebasan adalah kita ada 4 kumpulan, so K tolak 1 kan. Jadi 4 tolak 1 adalah 3. Kemudian alfa dia suruh uji pada 0.05. Jadi menggunakan jadual yang betul, sila dapatkan nilai high
30.05 sama dengan berapa? Okey, jadi pastikan pelajar tengok jadual yang betul. Muka surat 497. Okey, ada dalam Google Classroom. Jadual C5. Cumulative High Square Distribution. Okey, jadi kita ada nilai darjah kebebasan tadi ada 4 kumpulan kan. So, 4 tolak 1 adalah 3. Dan nilai alfa yang diberi adalah 0.05. Tapi nilai yang ada kat sini, okey, adalah 1 tolak alfa. Jadi kita kena tolak 1 tolakkan dengan 0.05 adalah 0.95. Jadi 0.95 darjah kebebasan 3. Nilainya adalah 7.81. Okey, jadi kita dapat kat sini 7.81. Selesai. Langkah yang seterusnya, macam mana nak tentukan nilai ujian? Okey, untuk tentukan nilai ujian, apa kita kena buat adalah kita kena susun. Okey, so kita ada yield, hasil tuaian dia. Susun macam mana? Susun daripada yang paling kecil hingga yang paling besar. Apakah nilai yang paling kecil? Ni kan 142. 142.4. Kemudian, okey, tentukan apakah nilai A kat sini. Okey, nilai A tadi adalah 153.1. Sekarang saya nak pelajar tentukan nilai B pula. Berapa? Okey, so nilai B yang adalah 156.0. Yang dah letak, okey, awak terus tanda kat sini supaya kita tak tertinggal data yang awak tak susun. Okey, cuba cari yang C pula. Praktis lagi, praktis cari yang C. Apakah nilai yang C kat sini selepas 156? Okey, kita dapat 157. 157.3. Yang ni yang C. Okey, jadi bila dah susun akan dapat macam ni kan? Betul tak? Okey, jadi kemudian langkah seterusnya, okey, kita kena bagi dia punya pangkat. Okey, jadi kita bagi je lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bila sampai kat sini, perhatikan. Pangkatnya sama. So, macam mana kita nak buat? Jadi, apa yang kita buat adalah, okey, kat sini adalah 12, 13 kan? Saya tulis yang lain dulu, 14, 15, 16. Tetapi disebabkan ia nombor yang sama, maka okey, kita kena dapatkan purata. Maksudnya 12 tambah 13 bahagi 2. So, akan dapat 12.5. Jadi, rank untuk kedua-dua data ini, dia akan jadi 12.5. 12.5. Okey, jadi langkah seterusnya, kita dah susun data dalam tertib menaik dan dah berikan pangkat. Kita juga, langkah kedua, kita kena kira jumlah pangkat. Okey, so untuk kira jumlah pangkat. Okey, jadi saya nak pelajar. Sebelum tu saya dah kira.
Okey, dah letak siap-siap setiap kumpulan yield yang ada, width yang ada. Okey, 142.4 ni daripada 9 dan seterusnya. Okey, so saya nak pelajar kira apakah nilai bagi rank. Okey, apakah nilai bagi rank untuk 0 yield ni dapat berapa? Okey, jadi untuk R0, apa yang kita buat adalah kita tambah yang ni 10 tambah 12.5 tambah 14 tambah 16. Jadi kita akan dapat 52.5. Okey, sekarang tugas pelajar kira pula berapakah jumlah pangkat untuk yang ada 1 width per meter. Okey, jadi untuk yang 1, so awak tambah je lah yang semua 1. 4 tambah 6 tambah 11 dan tambah 12.5. Okey, kalau pelajar tambah dengan betul, sepatutnya pelajar akan dapat 33.5. Okey. Kemudian saya nak pelajar kira pangkat untuk yang ada 3 pula. Pastikan pelajar kira betul-betul. Okey, jadi untuk yang 3 adalah 2 tambah 3 tambah 5 dan tambah 15. Jadi jumlah rank yang kita dapat adalah 25. Okey, dan akhir sekali saya nak pelajar kira untuk R9. Apakah nilai untuk R9? Okey, jadi bila tambah semua sekali, 1 tambah 7 tambah 8 dan tambah 9, maka pelajar akan dapat 25. Okey, jadi kita akan dapat ini. Langkah seterusnya, saya nak pelajar kirakan nilai H. Gantikan. Okey, gantikan ke dalam persamaan H 12 bahagi N tambah 1 R kuasa 2 per N tolak 3 N tambah 1. Okey, N kita adalah 17 disebabkan N tambah 1. Sekejap, kat sini sepatutnya terus gantikan nilai kan. Jadi nilai kita adalah 16 dan juga 17. Jadi tekan kalkulator, sepatutnya pelajar akan dapat 5.56. Okey, jadi kita dah boleh buat keputusan. Jadi untuk buat keputusan, kita tengok balik kepada hukum keputusan. Hukum keputusan tak ada. So, soalan saya, apakah hukum keputusan? Pilih hukum keputusan yang betul.
Okey, jadi ini merupakan kita punya hukum keputusan. Tolak hipotesis null jika nilai ujian lebih besar daripada 7.81. Jadi apa yang kita dapat adalah nilai kita tadi 5.56. So yang kita dapat nilai ujian H 5.56. So dia lebih kecil daripada 7.81. Apakah keputusan kita? Adakah terima hipotesis null atau tolak hipotesis null? Okey, jadi disebabkan 5.5 lebih kecil daripada 7.81, maka kita terima hash null. Keputusannya kita terima hash null. Sekarang hipotesis null kita terima. Null kita terima. So, bolehkah pelajar memilih apakah kesimpulan yang betul untuk kelas kewalis yang telah kita jalankan. Okey, jadi sebagai kesimpulan, disebabkan sekarang kita terima hipotesis null. Okey, maka kesimpulannya at 0.056 significant level, we can conclude that median of corn yield have the same distribution in all group. So, salin sahaja ayat yang ini. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih.